kasih kepada Datuk Suhaimi Ibrahim sebagai pendebat yang kelima, yang terakhir dalam pusingan kedua. Saya ingin mengambil keputusan di sini untuk tidak membenarkan pusingan ketiga. Sebab pada hemat saya dan daripada raut muka saudara-saudari sekalian, sudah puas nampaknya. Dan juga dengan kekangan masa yang kita ada, justru itu dengan ini saya membatalkan pusingan ketiga. Terima kasih. Kita masuk sesi soal jawab. Dan saya kira kita menepati masa lah atau cara majlis. Dalam sesi soal jawab, para hadirin dibenarkan bertanya soalan sahaja. Sebab itu dia kata sesi soal jawab. Dan mohon tidak ada yang memberi riwayat ataupun cerita pendek ataupun cerita panjang ataupun berpuisi ataupun apa saja. Tanya soalan saja dan beri nama dan minta guna bahasa yang sesuai dengan adat bersam orang Melayu. InsyaAllah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya belum mulakan lagi. Ya. Saya nak tahu pihak penganjur ya. Pembesar suara berada di tengah satu, di kanan ada? Tak ada ya? Di kiri tak ada? Oh, di kiri ada. Di kanan ada? Ada ya? Ya. Sebab saya nak beri laluan kepada belah kanan dulu. Ini ikut adat yang saya suka. Yang belah kanan dulu. Ada soalan? Sila ke pembesar suara. Ya. Dan soalan itu minta tujukan kepada siapa untuk menjawabnya. Silakan. Ada atau tak ada? Tak ada. Terima kasih. Belah kiri. Ada? Ada. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya hormati Datuk NC dan TNC dan seterusnya warga dewan yang dirahmati Allah sekalian. Nama saya Muhammad Yusuf bin Haji Tawang, pelajar sempena kegawatan ekonomi. Saya fakulti ekonomi tahun akhir insya-Allah. Jadi sebenarnya soalan saya sunting khas untuk Datuk Isyamuddin. Jadi oleh kerana tak datang, saya tujukan khas kepada pembantu beliau. Jadi yang saya sedia maklum bahawa tokoh-tokoh pemimpin yang lahir sehingga ke hari ini adalah merupakan tokoh-tokoh pemimpin yang bergiat aktif semasa di kampus. Tak perlu saya nyatakan sesiapa, harap sedia maklum. Jadi masalahnya sekarang ialah senario penerapan ilmu sekarang menyaksikan bahawa pemimpin mahasiswa harus bersikap luas dan matang dalam membicarakan sesuatu isu. Tetapi realitinya mahasiswa seolah digari, idealisme perjuangan mereka dibelenggu, dirantai. Soalan saya belum habis. Jadi ingin saya tegaskan bahawa saya suka sangat mengajukan soalan yang berbentuk rhetoric question, soalan retorik. Okey? Jadi kenapa pemimpin mahasiswa seolah-olah, bukan seolah-olah lagi dah, dan memang realiti, dirantai, digaru. Pemimpin mahasiswa dirantai, dibelenggu dan digari oleh peraturan-peraturan yang terlalu kolot, terlalu rigid. Jadi ingin saya nyatakan bahawa bersempena dengan tema karisma
jawab macam mana bu? Jangan tak jawab. Ya, Terima kasih. Dr. Beri Hidayah. Terima Assalamualaikum. kasih. Ya. Terima kasih. Saya akan benarkan cara Zain menjawabnya. Kalau dah tanya pada saya, tolong diamlah dengar sikit. Terima kasih kepada adik kita yang begitu semangat telah mempelajari mungkin 3 atau 4 tahun di Universiti Kebangsaan. Mudah-mudahan apabila saudara keluar nanti, maka dapat menyumbanglah, menyumbang ke arah membangunkan negara. Akta Universiti, Kolej Universiti pindaan 75 telah pun banyak kali dipinda sesuai dengan peredaran masa dan keperluan negara. Tetapi apa yang dipersoalkan, kenapa saudara begitu gairah meminta supaya Akta Universiti dan Kolej Universiti dipindah? Apakah benar AUKU mengikat mahasiswa berpersatuan dan berpolitik? Apakah dengan adanya AUKU mahasiswa menjadi lesu? Atau anda takut dengan diri anda dan seterusnya meletakkan kesalahan kepada AUKU? Jika AUKU mengikat pergerakan mahasiswa, bagaimana mungkin masih ada terlalu banyak persatuan yang begitu aktif menjayakan berbagai program, sama ada bertaraf peringkat kebangsaan ataupun bertaraf antarabangsa yang melibatkan ribuan, malahan ratusan ribu ringgit perbelanjaan. Adakah AUKU menjadikan mahasiswa lesu atau aktiviti yang anda lakukan yang menyebabkan mereka lesu dan kaku? Jika terdapat di universiti, khususnya Universiti Kebangsaan ini, ketika ini mereka yang memperlihatkan kewibawaan, memimpin, bijak berkomunikasi, kaya dengan idea, kreatif, berketerampilan, mampu menganjurkan aktiviti-aktiviti yang hebat. Dan jika ada yang masih lesu dan kaku, kenapa Akta Universiti dan Kolej Universiti yang disalahkan? Aku yang mencengkam atau anda yang mencengkam gerak-geri rakan-rakan anda? Aku yang mencengkam atau anda yang mencengkam gerak-geri rakan-rakan anda? Aku yang menyebabkan anda susah untuk berorganisasi atau anda yang tidak tahu berorganisasi? Jika ramai mahasiswa boleh melakukan sesuatu yang hebat, tetapi kenapa aku yang anda salahkan? Jika semua mahasiswa atau badan mahasiswa atau bekas pemimpin mahasiswa jadi kaku dan lesu, maka saya setuju bahawa aku punca utamanya. Sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Zain. Belah kanan, tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang kepada rakan-rakan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Untuk pengetahuan semua, nama saya InsyaAllah Syairiman Badri. Saya bukan dari UKM, tapi salah sebuah IPTA berhampiran sebagai tanda sokongan kepada UKM di atas anjuran cepat usaha UKM. Terima kasih. InsyaAllah kita bersatu di bawah satu IPTA di mana kita bergabung di dalam gamis. InsyaAllah. Untuk kawan-kawan semua, saya bersama-sama berada di seminar kepimpinan ketiga di UPM bersama pengurusi gamis, dan saya tahu suasana yang berlaku pada masa tersebut. Soalan saya yang pertama ditujukan kepada wakil Ketua Pemuda UMNO. Ke mana perginya Ketua Pemuda UMNO pada malam ini? Harap clear, saya bukan bermusuh dengan kerajaan, saya bukan menyokong pembangkang atau mana-mana. Dan saya, bila saya mengundi, itulah parti sokongan saya. Dan soalan saya, bukan soalan, saya selang sedikit. Sebenarnya saya mewakili mahasiswa di dalam dektar ini kecil hati dengan kata-kata seolah-olah kami tidak beradab. Sebaliknya, siapakah punca kami tidak beradab di dalam dewan ini? Dan soalan saya yang terakhir, insyaAllah, doakanlah yang terakhir. Okey, adakah pihak kerajaan maupun sesiapa tahu saya menyokong UMNO, saya menyokong DAP, DAP. Adakah saya menyokong PAS ataupun
betul keadilan jika saya berjuang dalam politik? Jadi, di manakah kewajarannya mahasiswa dihalang berpolitik? Itu saja. Wallahualam. Saya rasa di situ ada 3 soalan. Soalan yang pertama, kenapa kemana perginya Ketua Pemuda? Dan soalan-soalan yang lain itu saya kira sudah terjawab. Dan saya benarkan soalan yang pertama dijawab. Takkanlah nak tanya pada saya seorang. Ramai kawan-kawan lagi. Saya tak nak menjawab. Soalan pertama, terima kasih rakan adida kita daripada Universiti Putra Malaysia. Pertama soalannya, kemanakah perginya Ketua Pemuda UMNO? Datuk Isyamuddin ada di rumah dia. Dan tak salah, saya dah bagi tahu pada penganjur, saya tak minta, mungkin Presiden Mahasiswa PMPM boleh jelaskan. Saya mendapat jemputan jam 4.30 semalam, confirm. Saya cakap dengan beliau, dengan penganjur, bahawa saya sudi hadir. Dan saya suka hadir lebih-lebih lagi di UKM ini. Tetapi saya bagi tahu, saya hadir atas kapasiti sebagai salah seorang Exco Pemuda Malaysia yang bertanggungjawab dalam majlis kemahasiswaan dan latihan. Itu jelas. Jangan soalkan siapa hadir tak hadir. Okay? Terima kasih. Maaf ya, beli laluan. Saya ingin berlaku adil kepada seramai mungkin. Memang kita ada masa. Masa kita sampai 11.15. Ya? Mengikut atur cara majlis. Saya berpegang kepada apa yang ada di hadapan saya. Saya lihat begitu ramai yang ingin bertanya. Saya ingin mengubah format sedikit dan membenarkan pertanyaan soalan tanpa meminta siapa saja untuk menjawab. Saya akan kumpulkan semua soalan itu dan pendebat-pendebat akan kumpulkan semua soalan dan menjawab dalam satu sesi terakhir. Ya. Boleh mulakan soalan. Soalan, nama, soalan. Ringkas supaya kawan-kawan lain boleh mengajukan soalan. Pendebat mengumpul soalan dan menjawab. Terima kasih. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahrir bin Harun. Saya juga adalah mahasiswa tapi mahasiswa part time di UPM. Saya belajar Soalan. Ya, soalan pertama ya. Okey. Soalan pertama, apakah memperjuangkan hak-hak keadilan bagi rakyat Malaysia secara menyeluruh adalah politik kepatihan? Yang kedua, saluran yang manakah yang dikatakan oleh saudara Zaid Ismail yang dikatakan saluran yang betul? Yang ketiga, apakah idealisme Datuk Suhaimi semasa di GPMS di GM masih berterusan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahim bin Jabir daripada Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Lebih dahulu ucapan terima kasih kepada Tuan Pengurusi Masjid sekali sudi memberi saya berucap. Okey, soalan saya. Wajarkah mahasiswa berpolitik? Tetapi sebelum kita menyebut wajarkah mahasiswa berpolitik, saya tengok ahli panel daripada UMNO dan GPMS tidak fokus kepada wajarkah mahasiswa berpolitik, tetapi lebih fokus kepada berpartian. Satu lagi, belum lagi soalan. Satu lagi, wakil daripada Saudara tidak ada soalan. ada soalan. Beri laluan Okey, kepada yang ada soalan.
Persatuan Mahasiswa UTM 81 dan bekas MBA UTM 1995 yang sekarang mengusahakan perniagaan sendiri. Soalan saya umum. Umur mengundi di Malaysia 21 tahun, masuk universiti 18 tahun. Apakah mereka-mereka yang berada di tahun 1, 2 dan 3 belum layak mengundi menunjukkan matang pelajar-pelajar mahasiswa tersebut? Sedangkan negara-negara lain umur sudah diturunkan daripada 21 kepada 18 dan 16. Kenapa Malaysia masih mempertahankan umur 21 untuk mengundi, sedangkan pelajar-pelajar kita silent please. Sedangkan pelajar-pelajar kita 18, 19, 20 sudah berada di tahun ketiga. Apakah itu memperbudakkan pelajar-pelajar universiti? Pertama. Itu soalan pertama ya. Soalan kedua. Negara Malaysia telah memecah rekod baru dunia. Bila mana? Kali pertama mereka-mereka yang terlibat dalam peristiwa liwat dipenjarakan selama 6 bulan atau selebihnya. Sudikah pihak wakil UMNO dan juga Datuk Fahmi, saya mengajak, saya bersama-sama dengan pelajar-pelajar di sini dengan perbelanjaan saya pada malam ini juga kita hentikan perniagaan liwat yang berada di topik sekarang. Ya, terima kasih untuk Minta saudara saya faham soalan. terima kasih. Okey, Sudah. Ya. okey, siap, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu ya. Yang kedengaran sekarang hanya di belah kiri dan belah tengah. Belah kanan ada. Maaf ya, tunggu sekejap ya. Belah kanan. Ada soalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Saya Syakirin Alim Alikram, bekas penuntut Universiti Melayu 20 tahun atau 30 tahun dulu, hampir-hampir. Saya pernah berjuang dengan saudara Anwar Ibrahim, tetapi kerana dia laki-laki, langkah dia lagi jauh. Kita duduk di rumah jadi suri. Dan saya ahli korporat. Tapi sejak Julai tahun 97, kami terpaksa tutup dan bungkus kita punya perusahaan sebab apa? IT turun dia punya demand dalam pasaran. Ramai orang yang tak bekerja. Maaf ya. Soalannya, saya sebagai seorang ibu hari ini memohon kenapa penuntut yang berilmu dipilih masuk institusi pengajian tinggi dianggap tidak sesuai untuk berfikir menentukan masa depan agama, negara dan orang yang wajar memimpin negara ini. Terima kasih. Nama saya Kamal Ainiyah Kamul Zaman. Beri laluan. Nama saya Kamal Ainiyah Kamul Zaman, Peguam. Saya di sini sekarang berdiri bukan di atas mana-mana platform politik sebab saya adalah seorang warga negara Malaysia. Seperti mahasiswa-mahasiswa di universiti sekarang, di bawah perlembagaan Fasa 10. Mahasiswa ada apabila mencapai umur 21 tahun, boleh memilih dan boleh dipilih. That is, you can vote and be voted upon. Soalan saya kepada ahli panel, kalau perlembagaan kita telah menjamin hak ini, di manakah di dalam perlembagaan atau di manakah dalam mana-mana undang-undang yang menyekat mahasiswa daripada berpolitik ataupun berparti politik? Sila rujuk Seksyen 15
ingat, di mana mahasiswa dibenarkan untuk menganggotai mana-mana pertubuhan, parti politik atau persatuan sekerja dengan syarat diluluskan oleh Timbalan Chancellor. Kita rujuk, adakah Timbalan Chancellor berhak untuk menghad atau menghalang mahasiswa daripada melaksanakan hak asasi ini? Pada saya, jikalau seorang Vice Chancellor itu menghalang dan menghad mahasiswa, dia telah melanggar perlembagaan persekutuan. Terima kasih. Dan soalan saya khusus kepada saudara Mahfuz. Ya, soalan terakhir. Ya. Saya setuju dengan 2-3 orang ahli panel tadi bahawa parti politik ini agak sensitif. Tetapi saya ingin menyatakan, pernah tak kita terfikir mengenai citizen politik? Kuasa rakyat berpolitik. Kita yang menentu kerajaan kita meletak mereka di sana dan kita berhak menjatuhkan mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurda Yusuf, tahun akhir. Beri laluan, kalau tidak masa kita hilang. Baik, soalan pertama saya, apakah pinjaman itu satu rasuah? Apakah pinjaman itu satu rasuah? Diberi kepada pelajar, akhirnya pelajar tidak boleh bersuara, tidak boleh bertanya mengapa dan mengapa. Mengapakah pinjaman itu seolah-olah jadi rasuah? Pertama. Keduanya, media massa sekarang, kalau dilihat luar negara, media massa memberikan sepenuh liputan kepada semua parti-parti, sama ada kerajaan atau pembangkang. Kenapa media massa di dalam negara ini seolah-olah berat sebelah kepada kerajaan sahaja? Berilah kepada parti-parti yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir. Nama saya Zaikiah Esther, pelajar Bachelor Ekonomi Universiti Putra Malaysia. Soalan saya ditujukan kepada Exco Pemuda UMNO. Jika sekiranya mahasiswa tidak dibenarkan melibatkan diri dengan politik kepartian, kenapa semasa seminar persediaan pelajar ke RPTA, khususnya Kerajaan Barisan Nasional, kenapa pemimpin-pemimpin di kalangan Kerajaan Barisan Nasional menghasut pelajar untuk menyokong kerajaan yang sedia ada sekarang, kononnya bagi menjaga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Sekarang tiba masanya untuk saya mohon para pendebat. Maaf ya. Kalau kita ada masa, kita akan pastikan soalan-soalan dapat didengar. Pada sekarang ini, sebab masa sudah pukul 11, kita ada sampai 10.15 ya. Jadi tidak apa, kita berhenti dulu untuk sesi soal jawab dan insya-Allah sekarang terpulang kepada pendebat ya. Saya minta pendebat beri laluan kepada sesi soal jawab dengan memberi respon, memberi maklum balas, memberi jawapan kepada jawapan itu secepat mungkin, secepat mungkin. Ya, sila daripada yang belah kanan. Ya, saya kenal dia dan saya akan beri dia laluan. Sekarang ini saya ingin mulakan sesi jawapan. Mohon maaf, sila duduk dulu. Ya. Boleh. Secepat mungkin, setepat mungkin. Saudara pengurusi, rakan-rakan yang bertanya, saya rasa amat bertuah dengan soalan-soalan yang cukup memberangsangkan, yang melambangkan semangat dan kesedaran kita. Saya ingin respon persoalan. Pertama, Saudara Wan, soal perjuangan keadilan yang kadang-kadang dilihat sebagai kepartian. Soal perjuangan keadilan ini perjuangan sejagat.
Sebab itu bagi saya mahasiswa wajar berpolitik kerana banyak agenda perubahan yang mesti kita lakukan. Dan mahasiswa lah sila antar kelompok yang paling utama dalam soal menggerakkan agenda perubahan ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sama ada dalam konteks membina budaya politik baru yang lebih bersih, mengutamakan syura, menekankan realisme, soal ekonomi yang lebih adil, soal pendidikan yang tidak membebankan mahasiswa atau pelajar, soal sosial bagaimana. Jadi sebab itu saya melihat bahawa keperluan perjuangan keadilan itu kita tegakkan dan pelibatan mahasiswa adalah amat penting. Begitu juga soal media katakanlah. Ini juga seharusnya kita lebih adil dan lebih terbuka. Dan jangan kita perlekeh kemampuan rakyat kita menilai. Sebab rakyat kita sudah bijak. Oleh demikian seruan saya adalah keperluan kita membina budaya politik yang lebih sehat. Dan untuk itu pada hemat saya, secara keseluruhan daripada semua soalan itu tadi, saya terus menegaskan keperluan dan kewajaran mahasiswa dibenarkan untuk berpolitik dan menyatakan dan pendirian dan pandangan mereka. Terima kasih. Terima kasih kerana membantu majlis. Silakan Saudara Mahfuz. Assalamualaikum saudara pengurusi, ahli panel dan saudara-saudara yang berhormat sekalian. Banyak soalan-soalan dan saya nak respon kepada soalan yang pertama tadi bahawa idealisme perjuangan mahasiswa digari, bukan digari, idealisme perjuangan mahasiswa diliwat. Sudah diliwat yang akhirnya kita melihat bahawa hari ini barulah bermulanya satu kebangkitan baru di kalangan mahasiswa dan seluruh ahli akademik dalam negara kita untuk memahami dan menunaikan hak mereka yang sebenarnya yang sudah dipahami oleh seluruh masyarakat dan rakyat dalam negara kita sejak daripada dahulu. Sebab itu saya bersetuju dengan saudari Puan Kamal Aniah tadi yang mengatakan bahawa kalaupun kita terlalu sensitif dengan soal politik kepartian, tetapi apa yang harus kita lihat bahawa gelombang yang sedang berlaku dalam negara kita ialah people power, kebangkitan masyarakat dan rakyat untuk menuntut satu perubahan kepada masa depan negara kita. Melahirkan pemimpin-pemimpin yang berpolitik berdasarkan kepada amalan setia kawan, kronisme, nepotisme, keluarga, adik-beradik dan sebagainya. Dan kita seharusnya mahasiswa, penglibatan mahasiswa dalam berpolitik, dan bagi saya bukan sekadar mahasiswa tetapi penglibatan, kewajaran penglibatan ahli akademik dalam berpolitik ialah untuk mengembalikan kemurnian politik dalam negara kita. Oleh sebab itu, sudah sampai masa dia bagi kita semua peringkat untuk memastikan keluarga kita, jiran kita, rakan kita, seluruh rakyat untuk bersama dengan gelombang kebangkitan people power, kuasa rakyat untuk menuntut perubahan ini. Wallahu a'lam. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, tadi banyak soalan yang telah dibangkitkan kepada saya. Saya nak beritahu, nak tegaskan. Sebenarnya untuk saudara mengkritik cara terbuka itu memang ada, dibenarkan dalam perlembagaan. Kenapa nak perlu dinafikan? Ada saluran yang terbuka. Yang ini nampaknya saudara tidak boleh terima hakikat. Yang kedua, mana mungkin mahasiswa dirantai? Mana mungkin mahasiswa dikongkong, diperalatkan oleh kerajaan? Tak kena. Kebebasan tetap diberi kepada mahasiswa untuk mengadakan aktiviti, untuk mengadakan program. Buatlah program apa saja, asalkan tidak melanggar undang-undang. Buat. Boleh. Apa yang tak boleh? Saya sendiri sama ada dalam MBM ke dalam GPMS, saya sentiasa bersama mahasiswa menganjurkan program dan aktiviti kemasyarakatan. Tak ada masalah apa-apa. Tak ada masalah. Boleh buat program. Yang ketiga, saudara ada tanya tadi.
Dok tanya takat mana idealisme saya. Sama ada saya teruskan idealisme yang dipupuk dalam NBM dalam masa saya universiti lagi. Saya nyatakan dengan tegas, saya teruskan perjuangan idealisme yang saya pupuk sejak saya jadi pelajar lagi. Ini tidak siapa yang boleh persoalkan. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, soal idealisme, saya berhak untuk memilih dan mengikuti haluan saya sendiri berasaskan kepada prinsip perjuangan yang telah dipupuk selama ini. Saya boleh katakan, kalau tak betul, memang tak betul. Kalau betul, kita sokong. Masalah yang kita hadapi sekarang ni, apa yang betul, mahasiswa diheret oleh pembangkang menyatakan itu betul pun tak betul. Ini masalah. Ini dia katakan masalah sombong, angkuh, tak tahu mana mereka datang. Sedar diri sendiri. Sedar diri sendiri. Saudara, saudara sabar. Saudara dalam dewan boleh mendabit dada. Saya tak katakan saudara mewakili mahasiswa. Sebab boleh kata majoriti mahasiswa menyokong pihak kerajaan. Mereka tahu hati budi kerajaan. Berapa ramai dalam dewan? Saya boleh nak tanya berapa ramai dalam dewan? Boleh buat undi cara terbuka. Siapa yang menyokong, siapa yang tidak. Jangan terperangkap dengan daya propaganda yang dimainkan oleh pembangkang sehingga kita menafikan apa yang telah dibuat oleh kerajaan. Ini hakikat saudara. Saudara yang saya hormati sekalian, mengenai bumi nyata atau tidak, ini perlu disedari oleh mahasiswa. Kalau kita matang, kalau kita rasna, kita terima hakikat sebenarnya. Jangan terikut-ikut dengan perasaan emosi yang dimainkan oleh pembangkang sehingga kita diperalakan. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, saudara saya cakap tentang soal kerajaan. Kerajaan itu siapa? Kerajaan itu siapa? Kerajaan dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Saudara kalau tidak puas hati dengan kerajaan, saudara boleh tentukan dalam pilihan raya. Kita mengakui kuasa rakyat. Banyak tomahan menyatakan bahawa kerajaan hari ini tumbang di Sabah. Hakikatnya PN sapu bersih kerajaan yang ada diakui oleh rakyat. Terima kenyataan. Kita melalui proses demokrasi berparlimen hormati keputusan kerajaan. Kerajaan itu siapa? Kerajaan tidak zalim kepada rakyat. Kerajaan buat itu, ini dan sebagainya untuk kita semua. Ya, masa saudara sikit mengenai seminar IPT yang dianjurkan oleh kerajaan, jangan silap. Bersabar. Takkan tak boleh bagi kau. Sabar. Saudara tanya soalan, kemudian saya tak boleh jawab. Macam mana? Saudara bagi soalan untuk saya jawab. Baik. Mengenai seminar IPT, memang kerajaan anjurkan untuk mengadakan orientasi untuk pelajar-pelajar. Kerajaan buat bukan berasaskan pada parti. Kerajaan untuk memimpin pelajar pada haluan yang betul. Itu saja. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sambut salam saya. Terima kasih Datuk Salmi. Ya, itu kita ada dua saja lagi dan saya kira kedua-duanya ini akan kita secara otomatiknya sudah masuk masa penggulungan dan sebagainya. Mereka sudah pun menggulung ya. Silakan. Assalamualaikum. InsyaAllah. Yang pertama, masih lagi dinyatakan ada saluran yang betul. Saya ni berpengalaman, tak ada dah saluran. Tak ada. Dinyatakan bahawa bila mana nak menyatakan saluran yang betul, pihak kerajaan menghantar Saudara Zil sendiri memberikan kenyataan dalam surat khabar akan membuat satu dialog dengan mahasiswa.
Jadi di sini saya mewakili mahasiswa lah, minta maaf Dr. Zain. Kami merasakan pemuda UMNO tidak layak untuk mewakili kerajaan. Bertemu mahasiswa tak layak, minta maaf. Yang layak hanyalah Dr. Mahathir, Dr. Najib Tun Razak dan semua menteri-menteri tertinggi. Kalau bidang ekonomi, Tun Naim kena datang. Macam itulah Puan menghormati bakal pimpinan negara, bukan hantar pemuda UMNO. Kita tak nak jumpa dengan kepartian. Kita nak jumpa kerajaan. Di sana ada perbezaan. Kerajaan lain, parti pemerintah lain. Bukan semestinya sama. Jangan jadi satu badan pula. Tak boleh. Satu. Yang kedua, dinyatakan bahawa kita boleh buat kritik terbuka. Memang kita boleh buat kritik terbuka, tetapi kita rakyat bukan hanya nak mengkritik, tetapi kita nak dilayan. Kritikan kita diambil perhatian dan ditimbang oleh pihak pemerintah. Letih tiap cari kritik nak buat apa? Buat apa? Sampai sekarang masalah mahasiswa, kita punya kritikan memang kita boleh kritik nak buat apa? Kita nak dilayan. Cubalah tengok memorandum yang kita bawa. Kita tak nak Israel masuk dalam negara. Tak nak dilayan. Tak dilayan. Kita nak dilayan. Ini demokrasi. Sebagaimana Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyatakan dalam konsep kepimpinan yang tulen dan telus, inni qad wallitu alaikum wa lastu bi khairikum wa in ra'aytumuni ala haqqin fa'inuni wa in ra'aytumuni ala batilin fasaddidun. Sesungguhnya aku dilantik menjadi pemimpin di kalangan kamu semua, dan bukanlah aku yang terbaik, bukan aku maksum, bukan aku mufti, bukan aku ketua KM, bukan. Dan sekiranya engkau lihat aku buat kesilapan, maka kau lihat aku buat kebenaran, bantulah. Dan sekiranya engkau lihat ada kesilapan, kau tegurlah, dan aku akan mengambil perhatian. Dan ISA itu, Akta Keselamatan Dalam Negeri, boleh tangkap tanpa bicara, itu adil atau tidak? Suruhanjaya Pilihan Raya sampai bertindih 25,000 nama kapalan, adil atau tidak? Akta Universiti dan Kolej Universiti yang menghalang dalam pelbagai negara, adil atau tidak? Terima kasih. Oh, tiga baru. Terima kasih. Yang keempat, Terakhir ya. tak ada dua lagi. Ada dua lagi. Terima kasih. Beasiswa oleh kerajaan. Sekiranya mahasiswa tidak mengakui, maka mahasiswa angkuh. Beasiswa dah tak ada ni. Pinjaman aja. Kenapakah kita apabila kita buat kritikan, kita menjadi payah pembangkang, kita dikatakan angkuh, tidak mengiktiraf kerajaan punya beasiswa? Hei, kita beri duit cukai tanah, kita beri duit road tax, kita beri duit lesen, kita beri duit tol. Ini duit-duit ni bukan untuk masuk poket. Duit-duit ni adalah untuk digunakan untuk yang terakhir sekali, mahasiswa kena bijak bertindak menggunakan kebijaksanaan seumpama Tun Perak. Baik, nak cerita satu je rasional dia. Tun Perak ni dia ada jawatan atau tidak dalam negara pada ketika itu? Dia ada. Sebab itu dia boleh halau Israel agaknya masuk daripada negara Belanda. Tapi kita ni nak bijaksana macam mana? Kita tak ada kuasa. Pergi jumpa dengan pemimpin kata, boleh belah. Nak buat macam mana? Kita tak ada kuasa. Baik, akhir sekali. Di tangan saya ada suatu kenyataan akhbar yang daripada Surat Khabar The Star yang menyiarkan ucapan Dr. Mahathir, Perdana Menteri kita. Di bawah ini menyatakan
kami mahasiswa, kami bukan parti politik, tapi agaknya mesti, oh ni Zarudin mesti PAS, agaknya mesti DAP, agaknya mesti keadilan. Jangan. Dia bukan kepartian. Kami nak nyatakan benda yang kami tak berhati. Baik, Dr. Mahathir kata, we don't go to the universities and disturb them while they are studying. Kita tak pergi universiti dan ganggu dia study. But the opposition spend their time in the university, even sleep in the universities in order to get the youth on their side. Tuan Haji Mahfuz tak pernah pun tidur Universiti Melaya, tak pernah. Baik, terima kasih saudara. Sikit lagi, dia kena ada kalam untuk. Jadi kesimpulan terakhir bagi pihak saya sendiri, sebenarnya kita sebagai anak muda merasakan tekilanlah dengan sikap yang ada, yang seumpamanya kita melihat kita sebenarnya disekat macam mana sekalipun. Walaupun kita bangga pada hari ini, kita wakil-wakil semuanya menyatakan, termasuk UMNO sekalipun, menyatakan bersetuju mahasiswa wajar berpolitik. Tak kiralah dia ada politik kepartian ke tidak, tapi hakikatnya sebenarnya kita masih lagi terkongkong dengan Akta Universiti dan Kolej Universiti. Dan sebab orang kata terkongkong, siapa yang mengongkong? Akta Universiti lah yang mengongkong, yang telah yang Kolej Universiti Melaya telah dipanggil oleh TNC, ada yang telah didenda sebagaimana ketika mana kriket Israel dan sebagainya. Itulah yang mengongkong sebenarnya. Mahasiswa pun takut juga, bukan semuanya berani. Jadi saya rasa sekali itu saja. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum. Hujah, tinggallah hujah. Tetapi yang pentingnya, kita kena tanam perasaan pada diri kita. Bukan orang lain yang boleh merubah nasib bangsa kita. Bukan orang lain yang boleh merubah keadaan kerajaan kita, kita sendiri. Tetapi pada masa yang sama, saya mewakili rakan-rakan yang berpandangan jauh dan melihat perkembangan. Kenapa bila saya nak bercakap je, awak ni dah kecoh. Tapi saudara, nampak sah. Kalau nampak sah, saya ingin mencadangkan supaya Persatuan Mahasiswa Universiti Kebangsaan buatkan betul-betul simposium seminar membincangkan Akta Universiti, jemput bekas-bekas pemimpin mahasiswa, pensyarah-pensyarah dan saudara sendiri berbincang secara akademik sejauh manakah akta itu benar-benar menyekat saudara. Ya, saya tidak mahu menjawab, cuma ingin mengheret pemikiran saudara, baik saudara Mahfuz ke, baik saudara Mustafa Kamil Ayub ke, baik saudara Azhar Zarudin ke, maupun Datuk Suhaimi, maupun saya sendiri. Yang kita bincangkan hari ini bukan nak cari siapa salah atau siapa betul. Kita bincang hari ini sebagai satu exercise, supaya usaha kita, supaya saudara ini boleh melihat, menimbang, melihat dan berfikir untuk menimbang dengan baik. Saudara boleh menilai. Jangan khawatir. Saya telah melalui, saudara telah melalui, dan abang-abang profesor juga telah melalui zaman belia, zaman muda. Kita penuh dengan idealisme, penuh dengan obor perjuangan. Tetapi yang penting, kita realiti. Kita berpaksikan pandangan kita pada suasana dengan penuh objektif, dalam perspektif yang lebih luas. Jangan sempitkan pikiran kita. Timbalah ilmu sebanyak mungkin universiti. Timbalah ilmu sebanyak mungkin universiti. Keluarlah dengan kejayaan, dengan ijazah cita-citakan, dengan kematangan, dengan perhubungan yang baik, supaya mudah-mudahan saudara dapat menjadi anak bangsa, jadi warga negara yang boleh menyumbang pada pembangunan negara. Saya memuji sikap Persatuan Mahasiswa Universiti Kebangsaan yang begitu terbuka menjemput rakan-rakan setiap universiti, menganjurkan debat perdana Universiti Kebangsaan. Mudah-mudahan kita nakkan lagi secara sehat. Tidak salah menjemput saudara Mahfuz datang ke universiti ataupun saya menyampaikan kenyataan untuk berjumpa dengan hati yang terbuka. Gonok-gonoknya bolehlah memaklumkan sedikit pandangan pengamatan kami. Buah-buah mudah-mudahan saudara dapat memikirkan tentang dasar perjalanan kerajaan, tentang perkara-perkara yang boleh kita bincangkan dengan suasana yang begitu terbuka. Jadi tahniah kepada Universiti Kebangsaan, banyak kerja yang perlu dibuat oleh Timbalan Haiwan Pelajar.
kasih. Dan saya kira masa sudah tidak mengizinkan. Nampaknya debat malam ini begitu hangat. Audien pun nampaknya sudah pun puas bersuara. Saya kira saya perlu menamatkannya sekarang dan mohon maaf kepada mereka yang tidak dapat peluang buka soalan. Saya sendiri pun merasakan sudah puas dan saya harap semua pun sudah puas dan moga-moga apa yang kita bincang pada malam ini akan membawa kebaikan bersama dan mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas untuk memberi sumbangan kepada masyarakat, kita tidak akan pecundang dalam tutukan dan sorakan. Dengan ini saya ingin menyerah kembali majlis kepada pengacara majlis dan saya mohon maaf kiranya ada terkasar bahasa bagi pihak saya sendiri dan bagi pihak pendebat. Maklumlah saja kita ini manusia biasa dan dalam merancangkan majlis seperti ini ada masalah yang mesti ditangani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Hadirin dan hadirat sekalian, begitulah debat perdana UKM yang pada malam ini dengan tajuk Wajarkah Mahasiswa Berpolitik. Majlis merakamkan ucapan terima kasih sekali lagi kepada pengurusi serta panel debat yang menjayakan majlis pada hari ini. Bagi melambangkan ucapan terima kasih kami, majlis dengan segala hormat menjemput yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Anwar Ali, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, diiringi Profesor Datuk Dr. Wan Hashim Wantih, Timbalan Naib Chancellor Haliwar Pelajar, serta Saudara Mi Almi Nikmat selaku pengarah Karnival Kepimpinan Mahasiswa untuk menyampaikan khidmat kenangan kepada pengurusi dan ahli debat. Silakan. Pertama sekali dipersilakan pengurusi debat Profesor Madya Dr. Wan Mota Wan Yusof. Seterusnya Datuk Suhaimi Ibrahim, Presiden Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung. Seterusnya, Encik Zain Ismail, Esko Pemuda UMNO Malaysia merangkap pengurusi majlis kemahasiswaan dan latihan. Seterusnya, Saudara Mahfuz Omar, Ketua Pemuda PAS Pusat. Seterusnya, Saudara Mustafa Kamil Ayub selaku Presiden Majlis Gerakan Belia ASEAN. Dan akhir sekali, Saudara Zaharuddin Abdul Rahman, Presiden Gabungan Mahasiswa Islam Semenanjung. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kesudian Datuk Naib Chancellor menyampaikan cendah hati sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, dengan ini berakhirlah majlis debat perdana UKM pada malam ini. Majlis sekali lagi merakamkan jutaan terima kasih di atas kesudian hadirin dan hadirat untuk memberikan kerjasama. Dengan berakhirnya debat perdana UKM, maka marilah kita tutup majlis dengan tasbih ibadah dan surat tunang.